Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Sedang pendengar, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita merasa keindahan di bulan Ramadan dan kita terus membicarakan tentang kisah para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang mempunyai pelbagai hikmah, pelbagai kebaikan untuk kita telusuri pelajaran daripada kehidupan mereka. Baik, untuk kuliah kali ini kita akan tengok kepada seorang rasul sesudah Nabi Adam AS yang wajib kita percaya, iaitulah Nabi Idris AS. Nabi Idris ni adalah nabi yang ataupun rasul yang kedua selepas Nabi Adam AS, dan dikatakan beliau adalah keturunan yang keenam daripada Nabi Adam AS. Dia lahir di Babylon dan bapanya bernama Yarid bin Mikhail bin Qinan bin Anush bin Shid bin Adam alaihi salam. Jadi dia juga seorang rasul. Bahkan para ulama mengatakan jurang usia antara Nabi Idris dengan Nabi Adam alaihi salam perutusannya lebih kurang 1000 tahun lamanya. Baik. Banyak pandangan tentang nama Nabi Idris. Ada yang mengatakan namanya Khunuk, ada yang mengatakan dalam bahasa Arab Akhnuf, ada pendapat mengatakan adalah yang paling kuat adalah Akhnuf, tapi diberikan gelaran Nabi Idris alaihi salam. Berapakah usia Nabi Idris alaihi salam? Setengah pendapat mengatakan beliau hidup selama sehingga 345 tahun. Ada yang mengatakan 308 tahun. Ada yang mengatakan bahkan ada yang mengatakan 82 tahun saja. Baik, tak salah. Kita bukan nak bicarakan soal perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama, pendapat-pendapat tentang usia baginda dan sebagainya. Tetapi apa ya kelebihan Nabi Idris alaihissalam? Sebelum itu, dalam Al-Quran Allah telah rakamkan kisah Nabi Idris ni sebanyak 2 kali. Surah Maryam ayat 56-57. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ini persoalan yang akan kita bincangkan tentang ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, diangkat ke martabat yang tinggi. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Anbiya ayat 85-86, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka adalah orang yang soleh. Antara keistimewaan Nabi Idris alaihi salam, untuk makluman tuan-tuan sekalian, orang pertama yang pandai membaca. Dan baginda Nabi Idris alaihi salam telah dikurniakan sebanyak 30 sahifah. Apa maksud sahifah? Sahifah ini adalah lembaran-lembaran ajaran daripada Allah SWT yang tidak lengkap. Yang lengkapnya adalah kitab-kitab Allah telah turunkan kepada 4 orang Nabi ataupun 4 orang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Manakala sahifah ni lembaran-lembaran ajaran daripada Allah SWT terhadap hukum yang tertentu. Antara keistimewaan Nabi Idris alaihi salam, ini kita tengok sama ada ia adalah mukjizat ataupun sebenar-benar kelebihan Nabi Idris alaihi salam. Ilmunya sangat banyak, sangat luas. Antaranya ialah baginda Nabi Idris AS orang pertama yang menggunakan pen ataupun pena, menggunakan bahan tulisan untuk menulis. Maknanya bila mana Nabi Idris AS boleh membaca, baginda juga mampu untuk menulis. Kemudian baginda mengenali tulisan serta menguasai pelbagai bahasa. Banyak bahasa yang dikuasai oleh Nabi Idris AS. Ilmu yang ada padanya termasuklah ilmu matematik, ilmu alam, astronomi dan sebagainya. Dan baginda Nabi Idris AS dikenali orang pertama yang mampu menjahit. Kita tengok hari ni
kemahiran menjahit bukan hari ini, tetapi telah diwarisi sejak zaman Nabi Idris alaihi salam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Hakim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Daud adalah seorang yang membuat perisai. Adam adalah seorang petani. Manakala Nuh adalah tukang kayu, Idris adalah seorang tukang jahit, sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Inilah kerjaya para nabi dan rasul yang terdahulu. Baik. Kemudian kita tengok satu kisah yang menarik. Ya Allah, tengok tadi kita bincangkan tentang ayat wa rafa'na makanan aliyya, kami angkat darjat Nabi Idris ke tempat yang martabat yang tinggi. Dikisahkan bahawa Nabi Idris alaihi salam wafat di langit yang keempat. Macam mana kisah dia? Satu ketika Nabi Idris alaihi salam didatangi oleh malaikat maut, ataupun malaikat Israel datang untuk bersahabat dengan Nabi Idris AS. Para rasul ini, mereka ini banyak bersahabat dengan malaikat, antara malaikat maut. Baik. Lalu Nabi Idris AS pertama sekali tanya, wahai malakul maut, bagaimana kamu mencabut nyawa orang beriman? Lalu malaikat maut tunjuklah demonstrasi, dan dia merasai sendiri kematian tersebut. Dia cabut nyawa. Sebagai orang yang beriman, orang yang soleh, dia ambil nyawa dengan lembut, dengan baik. Maka kemudian dipulangkan balik rohnya kepada Nabi Idris AS. Dia tanya bagaimana keadaannya. Dia kata, ya sakit, tapi tidaklah sakit sangat. Dan Nabi Idris tanya pula, bagaimana kamu mencabut nyawa orang yang tidak beriman? Soalan pelik pula. Nak dengar suara orang yang teriakan, orang yang sakit sakarat, orang yang tidak beriman. Lalu malaikat maut menunjukkan bagaimana caranya mengambil nyawa orang yang tidak beriman dalam keadaan sakit, sakit yang tidak kepalang sehinggalah hari akhirat. Kemudian kita seterusnya Nabi Idris alaihi salam berhajat untuk melihat syurga. Maka dibawalah malaikat maut tadi dengan Idris alaihissalam ke syurga. Pertama sekali dia melihat neraka. Malaikat mengatakan, kami malaikat pun tak berani, takut melihat neraka. Nabi Idris kata, ya, aku sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku nak melihat bagaimana suasana keadaan di neraka. Lalu diperlihatkan kepada Nabi Idris alaihissalam keadaan penderitaan, kesakitan mereka yang berada dalam neraka. Keluarlah segera daripada neraka tersebut. Nabi Idris permintaan seterusnya nak melihat ke syurga. Lalu diizinkan Nabi Idris AS, malaikat Ridwan menyambutnya dan melihatkan, dan minta pula izin, boleh tak aku minum air daripada sungai yang mengalir di syurga ini. Dengan keindahan syurga tadi, Nabi Idris mengucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, kerana keindahan yang sangat menarik, yang sangat indah diperlihatkan di syurga. Lalu diminumlah Nabi Idris alaihissalam. Baik, saya ringkaskan. Tiba masanya, malaikat minta, wahai Idris, tibalah masa untuk kita pulang. Lalu Nabi Idris alaihissalam mengatakan, saya tak nak keluar, saya tak nak balik. Boleh tak, saya nak duduk di sini. Pening malaikat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, biarkanlah diri di syurga tersebut. Ada riwayat lain mengatakan, ketika mana nak diangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit untuk melihat tadi pemandangan syurga dan neraka, dalam perjalanan itu di langit yang keempat, ketika itu Nabi Idris dibawa oleh malaikat, seorang malaikat. Lalu datanglah malaikat maut. Malaikat maut mengatakan, aku diarahkan oleh Allah untuk mengambil nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat itu. Maka akhirnya Nabi Idris alaihissalam wafat di langit yang keempat. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW bila naik Mi'raj bertemu dengan Allah SWT, bertemulah dengan Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Itulah serba ringkas yang boleh kita ambil daripada kisah seorang Nabi dan Rasul alaihissalam, iaitu yang bernama Nabi Idris, yang mempunyai pelbagai kelebihan
dan beliau juga mengajar mendidik kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan teruskan dengan kuliah seterusnya untuk bincangkan nabi-nabi yang selanjutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.